Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan perhimpunan kita dan perpisahan kita di dalam keadaan rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa harta, anak-anak dan segala apa yang kita miliki ini, dia merupakan satu ujian. Ujian kerana apa? Kerana menjadi sesuatu yang tabi'i kepada sifat manusia ni. Dia suka kepada harta, dia suka kepada anak-anak. Itu menjadi satu tabiat ataupun sunatullah yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam diri manusia. Semua orang nak harta. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, harta ni kadang-kadang ianya menjadi satu ujian. Dia menjadi satu ujian. Anak-anak menjadi satu ujian kepada manusia. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi anak-anak dan harta ni merupakan satu daripada perhiasan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dihiaskan kecintaan manusia itu kepada perempuan-perempuan. Hubbus syahawat minan nisa wal banin, kepada anak-anak. Jadi terkadang-kadang apabila Allah Ta'ala dia mengkehendaki atau suka kepada hamba-Nya, maka Allah Ta'ala akan menguji hamba dia. Dengan sebab itu harta terkadang-kadang bila dimiliki dia musnah. Dia akan musnah. Walanabluwannakum bisyai', kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini merupakan satu fitrah yang Allah Ta'ala tentukan. Walanabluwannakum bisyai', kamu akan diuji. Kerana kalau kita ni tuan-tuan menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita belum lagi diakui. Sebab itu kematian itu merupakan satu ujian. Kematian itu merupakan satu ujian bagi orang yang hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kami jadikan kepada mereka itu kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Hidup dan mati sebagai ujian. Allah Ta'ala nak tengok siapa orang yang paling hebat di kalangan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imamul Ghazali memasukkan dalam kitab dia ni, di tabir balik tabir kematian ini, menerangkan tentang ujian orang yang kematian anak-anak. Dia memang kematian sesuatu yang menyedihkan.
Kerana sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai, tiba-tiba diambil balik. Tapi bagi orang yang beriman, umpamanya kalaulah dia diberikan sesuatu pinjaman, maka bagaimana pada satu masa orang yang memberi pinjaman itu mengambil balik pinjaman dia? Sudah tentulah kita kena memulangkan. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, ketika mana dia balik daripada musafir. Dia balik daripada musafir dalam keadaan isterinya ditinggalkan pada waktu musafir dalam keadaan mengandung. Mengandung. Lalu apabila dia balik, dia lama, orang dulu musafir 6 bulan. Jauh perjalanan dia ke Syam, ke Yaman dan negara-negara yang jauh, mengambil masa yang begitu lama dalam keadaan ditinggalkan isterinya, mengandung, waktu nak bersalin dah. Lepas tu bila dia balik, isterinya dah bersalin dan melahirkan anak. Tapi malangnya anak yang dikandungnya tu, yang dia lahirkan tu mati dalam ketika mana dilahirkan. Jadi suami ini ketika mana balik ke rumah, isterinya melayan, diberinya makan, kemudian dia bersama dengan suaminya pada malam itu. Maka ketika mana waktu selepas daripada bersama dengan suaminya, lagi isterinya pun berkata, "Wahai abang yang aku cintai, andai kata kamu diberi pinjam oleh seseorang dengan sesuatu benda, bagaimana kalau sekiranya orang yang memberi pinjam itu mengambil balik?" Dia kata, "Memang patut kita kena memulangkan. Maka hari ini aku nak beritahu kepada engkau bahawa anak yang aku kandung kemudian lahir, Allah Ta'ala mengambil dia balik." Maka suami tak boleh kata apa-apa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, besoknya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan hal dia dengan isteri dia, kan? Maka kata Rasulullah, "Adakah engkau bersama dengan isteri engkau pada malam tadi?" Dia kata, ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada itu." Mengikut riwayat, sahabat ini Allah Ta'ala beri 10 orang anak, 10 suluh hafal Quran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni nak tengok kepada kita bahawa di dalam ujian itu ada kebaikan. Jadi dengan sebab itu, orang yang kematian anak, seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagiku kehilangan seorang bayi kerana keguguran itu lebih aku sukai daripada meninggalkan 100 orang anak yang semuanya menjadi pasukan berkuda yang berperang di jalan Allah." Kerana orang yang berperang di jalan Allah ni belum tentu mati syahid, kan? Kalau mati syahid memang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berperang belum tentu niat boleh dijaga. Terkadang-kadang orang pergi berjihad, nampak keluar berjihad memang macam bawa senjata, bawa kuda dan sebagainya, berperang melawan musuh seperti mana berjihad ke jalan Allah, tapi dia riak kepada manusia. Sebab tu amalan dia tidak memberi manfaat. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya anak yang lahir waktu kecil, memang tidak ada dosa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu ada seperti mana yang kita ceritakan pada minggu yang telah lalu, ada seorang sahabat yang kematian anak dia. Ketika mana dia mati, anak dia mati, dia tak datang berjamaah. Rasulullah pergi ziarah dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, inilah anak yang aku cintai, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil balik." Maka Rasulullah SAW beritahu, "Aku khabarkan kepada kamu berita gembira, sesungguhnya anak kamu yang mati ni, dia telah menunggu kamu di pintu syurga." Jadi tuan-tuan, kerana nak supaya sahabat ni jadi gembira, anak kamu yang kamu sedih mati ni, sekarang dia tengah menunggu di pintu syurga. Esok kalau kamu mati, dia akan masuk dalam syurga bersama dengan kamu. Dan kita ni yang hidup tentu dosanya banyak, tapi dengan sebab anak tadi yang mati pada waktu kecil memberi syafaat kepada kedua ibu bapa ini.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka baginda menyebutkan kalimat bayi yang mati kerana keguguran tersebut hanyalah sebagai contoh kecil dibandingkan yang besar. Kalau tidak demikian, maka pahala yang diperolehi adalah sesuai dengan kedudukan si anak dalam hati orang tuanya. Bagaimana tuan-tuan kecintaan, kalau anak kita mati, bagaimana rasa cinta kita pada anak kita? Maka sebesar mana cinta kita dan sayang kita kepada anak kita yang mati waktu kecil, segitulah besar pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zaid bin Aslam berkata, Nabi Allah Daud alaihissalam kematian seorang puteranya. Ia sangat bersedih ketika ditanya makna puteranya itu baginya. Ia menjawab, sama seperti emas sepenuh bumi. Lalu dikatakan kepadanya, di akhirat nanti kamu akan memperoleh imbalan seperti itu. Jadi orang yang kematian anak, dia kena sabar dengan kematian anak dia. Allah Ta'ala akan menggantikan pahala yang besar, kan? Dengan syarat dia kena sabar dengan kematian. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatan minal waladi fayahtabisuhum illa kanu lahu jannatun minan nari. Faqalat imra'atun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awisnani, qala awisnani. Seorang muslim yang kehilangan 3 orang anak. Mana anak mati 3 orang. Ada? Tetapi ia bersabar demi mengharap redha Allah. Syarat dia sabarlah. Anak dia mati, dia sabar dengan kematian anak dia. Nasaya baginya mereka itu menjadi perisai daripada api neraka. Anak-anak ni tuan-tuan yang dia mati ni, yang kita sabar dengan kematian dia ni, dia menjadi maknanya perisai. Perisai ini maknanya penghalang, penahan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hidup ni banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan sebab anak yang mati waktu kecil ni, dia menjadi benteng daripada nak dijilat oleh api neraka. Orang melalui titian sirat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, api neraka mengait. Makna kalau orang yang dapat dikait oleh api neraka, dia jatuh dalam keadaan lintasan sirat itu diibaratkan seperti mana rambut yang dibelah 7. Kalau rambut ni pun dah halus, dibelah 7 lagi macam mana? Yang tajam ni lebih tajam daripada mata pedang. Jadi tuan-tuan bayangkan, jadi ketika mana orang melalui sirat, maka mereka dengan sebab ada anak yang meninggal dunia atau mati waktu kecil, menjadi penghalang daripada disambar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keuntungannya. Maka seorang wanita yang ada dekat Rasulullah SAW bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Maka beliau menjawab, atau 2 orang anak. Makna kalau ada 2 orang mati pun, makna dia boleh menjadi perisai kepada makna dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, hendaklah ia berdoa dengan tulus ikhlas demi anaknya, kerana doa tersebut sangat mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kalau kita ada anak yang lahir ataupun anak yang masih kecil yang belum balik, meninggal dunia, mati, maka kita doa, kan? Berdoa kerana apa? Pada waktu itu kemungkinan doa yang dipanjatkan atau diminta kepada Allah saat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kan? Pada satu hari Muhammad bin Sulaiman berdiri di atas kubur anaknya dan berkata, ya Allah, pagi ini aku mengharapkan rahmat-Mu untuknya dan aku takut azab-Mu menimpanya. Tolong wujudkan harapanku dan lenyapkanlah ketakutanku. Ini doa dia kepada anak dia yang telah meninggal dunia, kan? Sebab tu kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, hatta engkau ya Rasulullah? Dia kata, hatta aku pun masih berharap pada rahmat Allah Ta'ala.
Kalau tak ada rahmat Allah, maka semua tak boleh. Dan Abu Sinan berdiri di atas kubur anaknya dan berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan tanggungan-tanggungan kewajipannya terhadapku. Maka tolong maafkanlah tanggungan-tanggungan kewajipannya kepadamu, kerana sesungguhnya Maha Pemberi, sesungguhnya Maha Pemberi lagi Maha Penyayang." Jadi minta doa kepada Allah. Kalau kita ada anak-anak kita yang meninggal dunia waktu kecil, ketika mana kita ziarah kubur, pergi ke kubur, doa, kemungkinan doa itu dimakbulkan oleh Allah, kan? Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dia dan kebaikan kita. Satu ketika seorang Arab, iaitu orang Badui, berdiri di atas kubur anaknya dan berkata, "Ya Allah, aku telah memaafkan kekurangannya dalam hubungan anak dengan orang tua." Bahawa anak ni, seorang anak ada hak orang tua kepada dia, kan, yang mesti dipenuhkan. Jadi kita jangan tanya apa hak orang tua kepada kita. Kita kena ambil yang lebih aula dulu, tuan-tuan. Kalau kita nak tanya apa hak orang tua kepada kita, atau kita kata kita hak kita kepada orang tua, memang semua ada hak. Tapi kita kena ingat, hak orang tua kepada kita itu adalah lebih besar, bukan hak kita kepada orang tua lebih besar. Kerana apa? Kerana ibu bapa yang melahirkan, ibu yang melahirkan, ayah yang memberi nafkah, yang menjaga dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu ni orang Badui ni berdoa, supaya apa? Allah Ta'ala memaafkan kekurangannya dalam hubungan anak kepada orang tuanya. Kalau sekiranya anak ada buat silap, anak melakukan sesuatu yang menyebabkan ibu bapa menjadi marah ataupun terguris hatinya, terluka hatinya, ya Allah, Engkau maafkan, Engkau maafkan dia. Maka tolong maafkan semua kesalahannya dalam hubungannya dengan apa? Dengan mana, ketika mana aku berdoa untuk dia supaya Engkau maafkan hubungan ni. Kalau sekiranya dia sebagai anak tak dapat memenuhkan tanggungjawab anak kepada aku, maka ya Allah, aku minta, aku maafkan dia. Tapi antara dia dengan Kau, aku minta ya Allah, Kau maafkan dia. Jadi begitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika Zar bin Omar bin Zar meninggal dunia dan jenazahnya sudah diletakkan di liang lahat, ayahnya Omar bin Zar berdiri dan berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Zar, kami telah disibukkan oleh kesedihan di atas kematianmu daripada kesedihan memikirkan kematianku sendiri." Ini maknanya ayah berkata ni kepada anak yang meninggal. Pada waktu anak dia meninggal, ayah duk kata, "Kami ni disibukkan, rasa sedih dengan kematian kau. Kami semua rasa kehilangan. Kami lupa kami punya kematian pun akan sampai." Lupa dia nak mati, lupa saat dia akan mati pula. Sebab apa? Pada hari itu disibukkan dengan kesedihan kehilangan anak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lalu Omar berkata, dia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memberi nikmat tidak terhingga kepada Zar, dan Engkaulah yang telah menentukan ajal kematian serta rezekinya." Bila Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, ditiupkan roh, dah ditentukan ajalnya, rezekinya, umurnya, semua ditentukan. Dan kita dah ditentukan tuan-tuan, kena cari je lah. Soalan rezeki, cari je. Sebab tu jangan sibuk tentang masalah rezeki. Allah Ta'ala dah tentukan, kita usaha je, kan? Kita kena usaha je. Rezekinya tetap macam tu, kerana telah ditentukan di Lauh Mahfuz lagi. Sepanjang dia hidup, berapa banyak dia dapat, Allah Ta'ala tentukan, kan? Sebab kita kena ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tidak menyalahi daripada maknanya konsep yang disuruh dalam Islam. Sebab tu kita memang hendak sesuatu, Allah Ta'ala menyebut, "Fa iza azamta", kiranya engkau maknanya berkehendak,
hendak akan berhajat kepada sesuatu, engkau berazam, fatawakkal 'ala Allah. Serah diri pada Allah Taala. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku tidak memikirkan tentang rezeki aku, kerana rezeki telah diurus oleh Allah. Kan? Telah diurus oleh Allah. Maka ceritanya, makna aku usaha je. Apa yang dapat, semuanya dalam ketentuan Allah. Tak bertambah dan tidak berkurang. Hari ni tuan-tuan, kalau kita rasa rezeki kita hari ni, kita rasa makna dah ada pada tangan, hilang, jangan duka cita, kalau itu semua ketentuan Allah. Hari ni orang kata, kenapalah dia memang tak patut nyayang aku. Itu semua ketentuan Allah. Bagi orang yang beriman, yang tahu tentang konsep qada dan qadar Allah, bila hilang sesuatu rezeki pada dia, dia tahu ini ketentuan Allah, dia tak akan duka cita dengan sebab kehilangan. Tuan-tuan, hari ni lepas habis semayang kan, duk beratur-beratur sampai turn dia habis. Nah, habis. Rusun, dia pun duduk belakang. Banyak lagi dia kata. Nah, dia sampai kat itu, orang pun potong queue masuk. Kan? Habis. Dia kata, celaka betul orang ni. Dia kata. Potong queue pula. Kan? Tuan-tuan jangan marah. Tu dah tentu dah. Kalau kau dapat pun benda tu tak akan dapat kau makan. Kemungkinan maknanya jatuh, kemungkinan hilang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah kepahaman kita bagi orang yang beriman, memahami tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tentukan sesuatu. Kan? Makna kita menyangkakan sesuatu tu baik untuk kita, tapi Allah kata dia tak. Sesuatu yang kita rasa itu buruk pada kita, Allah kata itu baik bagi engkau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu bila kita banyak belajar tuan-tuan, supaya iman kita bertambah mantap. Hari ni kalau hilang sesuatu daripada tangan kita, apa yang kita dapat itu hilang daripada tangan kita, kita kena ingat ini semuanya ketentuan Allah. Beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Beriman dengan qada dan qadar. Jangan menyalahkan orang lain. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita menyalahkan orang lain, bermakna kita tidak beriman dengan qada Allah Ta'ala. Nanti jadi kumpulan qadariyah. Orang qadariyah ni ialah orang yang menafikan adanya qada Allah Ta'ala, menafikan qadar Allah Ta'ala. Lagi jangan begitu. Jadi kita ni orang beriman kena yakin rezeki, umur, kehidupan semua tentu, Allah Ta'ala dah tentukan. Kan? Jadi dengan sebab itu kena yakin. Maka berkata Umar, ya Allah, engkau telah memberi nikmat tidak terhingga kepada zat, dan engkaulah yang telah menentukan ajal kematian serta rezekinya tanpa sedikit pun menzalimnya. Ya Allah, engkau suruh ia taat kepadamu dan mematuhiku. Ya Allah, pahala yang engkau janjikan untukku kerana musibah yang menimpaku ini telah aku berikan kepadanya, maka seksa sahaja aku dan jangan seksa ia. Ni anak, seorang ayah berkorban untuk anak dia. Apa-apa pahala serah kepada anak. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni orang yang memahami lah. Sebenarnya tidak luak sedikit pun ibadat yang dilakukan, walaupun pahalanya diserahkan kepada kedua ibu bapa. Sebab tuan-tuan, dalilnya seorang perempuan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku waktu dia hidup dia nak pergi haji. Bagaimana kalau aku sekiranya aku menunaikan haji untuk dia? Maka Rasulullah kata, apa pendapatmu sekiranya kamu berhutang dengan seseorang? Maka hutang mesti kena bayar. Maka lebih-lebih lagi hutang kepada Allah. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku buatkan haji untuk dia, adakah aku mendapat pahala? Rasulullah kata, engkau dapat pahala. Jadi nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kita buat satu amalan untuk mak ayah kita, sebenarnya kita dapat pahala. Ibu bapa juga dapat pahala.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan takut-takut nak buat ni sedekah. Ya Allah, ini sedekah ni aku niatkan pahalanya untuk mak ayah aku. Sebenarnya kita pun dapat juga pahalanya, kita dapat. Jangan tengok ini aku dah sedekah ni, apa pula aku dapat. Jangan fikir begitu tuan-tuan, pahalanya tetap kan. Orang yang membuat kebaikan pasti akan dapat lihat dia punya kebaikan dia. Jadi dengan sebab itu jangan susah hati. Hari ni kalau ada kawan ni aku niatkan pahala ni, sedekah ni untuk kawan aku yang meninggal dunia, dapat pahala, kita dapat pahala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendengar ucapan itu menangis, dan ketika hendak meninggalkan tempat itu ia berkata, sepeninggalanmu ini wahai Zar, kami tidak akan merasa kesepian, sebab selama kami bersama Allah maka kami tidak memerlukan sesiapa. Jadi tuan-tuan, hilangnya seseorang maknanya hilang, perginya memang tidak akan berganti lagi, dia tak akan balik lagi. Seorang anak hari ini ada dengan kita, dia menghiburkan kita. Bila dia meninggal dunia, dia hilang daripada pandangan mata kita tetap sunyi, tapi kita tetap ingat, kita tetap kena yakin Allah Ta'ala tetap ada. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi Allah Ta'ala, kalau kita tinggalkan Allah, Allah Ta'ala meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan makhluk boleh datang dan pergi. Tapi kalau tinggalkan Allah, besok kita bimbang di akhirat Allah Ta'ala meninggalkan kita. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, orang yang ketika mana hidup di dunia dia lupakan aku, maka pada hari ini aku lupakan dia. Sebab tu kita jangan tuan-tuan menjadi orang yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ni besok dilupakan oleh Allah di akhirat, maka ini satu perkara yang cukup berat. Hari ini tuan-tuan, kalau kita dilupakan oleh manusia dekat atas dunia, banyak lagi manusia yang boleh kita cari, kan? Manusia yang boleh kita cari kat atas dunia ni ramai lagi. Mungkin ada yang lebih baik daripada itu, tapi kita melupakan Allah, satu detik kita melupakan Allah, kita bimbang Allah Ta'ala lupakan kita selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kami akan pergi meninggalkanmu, kerana sekalipun kami tetap tinggal bersamamu, kami sudah tidak ada gunanya lagi bagimu. Berapa lama kalau orang masuk dalam kubur, kita boleh bertahan kat kubur? Tuan-tuan, hari ni seorang isteri yang kita sayang, sebab kita sayang dia jaga makan kita, dia jaga minum kita. Ketika mana kita sakit, dia ada bersama dengan kita, dia merawat kita tuan-tuan. Waktu susah, waktu senang, dia ada bersama dengan kita. Satu hari Allah Ta'ala mentakdirkan dia mati, kembali kepada Allah. Berapa lama kita nak tanya kepada tuan-tuan, berapa lama kita boleh duduk kat kubur dia? Lebih-lebih 7 jam, lebih-lebih sehari. Besok datang balik 2-3 jam, kan? Habis-habis lama-lama tinggal sejam, habis-habis lagi kejam, tuan-tuan, terus tak datang. Tak lama tuan-tuan, mari pula orang-orang datang Canon pula yang baru pula, dah lupa dah, lagi lupa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berapa lama kita boleh bertahan, kan? Kita boleh tinggal bersama dengan dia. Kerana apa tuan-tuan? Kita duduk dekat kubur dia pun, lama macam mana pun kita buat kemah kat situ, tidak memberi apa-apa guna pada dia. Tak beri apa-apa guna. Sebab bila dia masuk dalam tu, amalan dia yang bermanfaat. Amalan isteri kita, hari ni dia duduk dekat atas dunia, dia sayang kepada kita, dia jaga kita, tapi dia tak semayang, tak memberi apa manfaat. Kerana waktu dia dekat dalam kubur, amalan tu tak boleh nak bawa dia. Sebab tu tuan-tuan, kita sayang isteri kita, jangan lupa suruh dia semayang, jangan lupa dia suruh tutup aurat, jangan lupa suruh dia baca Quran. Pada waktu kita bangun tengah malam beribadat, jangan lupa kalau kita sayang isteri kita, kejutkan dia untuk ibadat kepada Allah. Supaya apa? Ini semua amalan ini akan membantu dia dalam kubur. Kita punya amalan tak boleh tolong dia tuan-tuan, tak boleh transfer amalan. Amalan kita tak boleh transfer, kan? Kita buat ibadat, aku sedekahkan semayang aku pada dia, tak boleh. Sebab semayang tu wajib pada setiap orang.
Sebab tu tuan-tuan, kita sayang kepada anak-anak kita tuan-tuan. Tu sebab kita kena marah dia kalau dia tak sembahyang. Kita kena marah dia kalau dia tak buat ibadat. Kita kena marah dia kalau dia maknanya tak menutup aurat. Itu tanda kita sayang kepada anak kita. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan istilahkan sayang ni, diamkan. Itu membuatkan celaka yang besar kepada dirinya dan kepada diri tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sayang isteri kita, kita tengok isteri kita leka dengan kehidupan, kan? Dengan hiburan yang melekakan. Kita sayang ni, kita biarkan. Ini mengundang padah kecelakaan kepada dirinya dan kepada diri kita. Besok dekat akhirat, isteri akan berkata, ketika mana dia masuk dalam neraka Allah, Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau masuk neraka? Suami tak pernah nasihat aku. Dia kata dia sayang aku tapi tak pernah tegur. Aku tak tutup aurat, aku leka dengan kehidupan dunia. Tuan-tuan, kita juga jadi susah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu sayang kepada anak-anak, supaya sayang kepada isteri, kena peringatkan mereka selalu. Walaupun peringatan kita ni, marah kita ni menjadi kebencian kepada orang lain, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, biar itu tanda kita sayang, supaya kita tak menyesal di depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab orang dulu-dulu tuan-tuan, mak-mak kita kalau kita tak semayang macam ni dibuat. Dia rotan kita, dia marah kita, kan? Sampai kalau kita tak puasa, dia tak bagi kita makan. Sebab apa? Dia sayang kepada kita. Dia tak mahu dia susah besok bertemu dengan Allah. Sebab tu tanda orang sayang. Tapi hari ini pengertian sayang oleh orang yang orang-orang kemudian ni, dia berubah. Kalau sayang, jangan marah, kan? Kalau sayang anak, jangan pukul-pukul. Itu tanda sayang. Tidak tuan-tuan, orang dulu-dulu pukul anak. Kalau anak tak semayang, dia rotan betul-betul. Kenapa? Tanda dia sayang. Supaya besok bila dia dah mati, dia ingat tanggungjawab dia kepada Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada satu hari Basrah, ada seorang lelaki datang. Di Basrah ada seorang lelaki datang memandang seorang wanita. Ia berkata, belum pernah aku sebahagia ini, dan ia jelas akan mengurangi kesedihan. Si wanita membalas, walhal hamba Allah, aku justru merasa sedih selama aku bersama seseorang. Ia bertanya, kenapa? Si wanita menjawab, suamiku menyembelih seekor domba, iaitu seekor kambing, pada hari korban. Pada saat itu, dua orang anakku yang masih kecil sedang bermain. Ni nak cerita berlaku satu peristiwa di Basrah. Seorang wanita tuan-tuan, dia merasa sedih. Sedih dengan sebab apa? Satu peristiwa berlaku di musim hari raya korban, kan? Dia ada anak dua orang, suami. Satu hari tuan-tuan, bila sampai pada hari korban, suami dia sembelih seekor kambing. Jadi waktu dia menyembelih kambing ni, anak dia tengok, dua orang anak dia tengok, kan? Ada adik, ada abang. Maka yang abang kata kepada adiknya, hendakkah kamu aku perlihatkan bagaimana ayah menyembelih kambing? Kau nak tengok macam mana ayah sembelih kambing? Maka si adik menjawab, mau. Setika abang menangkap adiknya, lalu terus menyembelihnya. Ini tuan-tuan, ini perkara yang benar berlaku, kan? Benar berlaku. Dalam keadaan ibu ayah tengok peristiwa ni berlaku. Maka dia kata, tidak ada kesedihan yang sangat yang aku tengok, kan? Maka seketika abang menangkap adik ini lalu terus menyembelihnya. Kami tidak tahu bagaimana awalnya, kerana tiba-tiba kami mendapati anak bongsu kami telah menggelupar berlumuran darah. Ketika orang-orang yang melihat berteriak menjerit, anak sulung kami itu lari dan bersembunyi di gunung. Di sana dia diterkam seekor serigala dan memakannya. Dua-dua orang mati. Yang abang sembelih adik, kan? Mati adik. Anak abangnya lari pula, takut, kerana ketakutan lari, maka dimakan oleh serigala. Maka ayahnya berusaha mencari cukup lama, sehingga ia pun mati kerana kehausan oleh teriak sengatan matahari. Teriknya sengatan matahari. Begitulah takdir. 3 orang mati sekali, kan? Anak mati yang kecil mati kerana disembelih oleh abangnya.
Yang seorang mati kerana lari di gunung, dimakan oleh serigala. Ayah yang cari betul lama, kehausan, mati juga. Jadi tuan-tuan, perempuan ini rasa sedih betul, kehilangan 3 orang, kan? Maka dia kata tidak ada, maknanya sedihnya aku bersama seseorang, melainkan pada waktu ini, dia kata, hilang semua dalam kehidupan aku. Maka musibah-musibah ini, dia kata apa, harus diingat daripada dari kematian anak-anak, agar dengan begitu boleh menjadi penghibur di balik lara. Dalam setiap musibah yang terjadi, kita harus membayangkan pasti ada musibah lain yang lebih besar lagi, dan yang boleh mencegahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita kena mengingatlah bahawa musibah-musibah ni kita tak boleh jangka. Itu sebabnya disebutkan oleh Imam Ghazali, salah satu daripada sifat-sifat mahmudah, iaitu orang sabar dengan musibah. Sabar ni ada 3 tuan-tuan. Sabar ni ada 3. Pertama, sabar dalam buat taat. Nak buat taat kena sabar, kan? Ni hari ni tuan-tuan datang buat taat, buat taat kena sabar. Duduk dalam masjid tak ada apa-apa, kan? Tuan-tuan rasa panas, tuan-tuan rasa sejuk, kan tak? Nak tunggu sampai isyak, kan? Duduk dalam. Sedangkan orang-orang lain, kawan-kawan lain, kan, waktu kita tengah duduk ni, dia hantar WhatsApp kata, oi jom lah, ingat sesuatu yang menarik hati kita, dia tunjuk pula gambar pula, dia tengah selfie kat mana-mana warung, kan, dia tengah selfie kat mana-mana restoran, kan, dia tunjuk kat kita. Kita duduk tengah belajar, kan, antara dengar dengan tak dengar, kan, antara dengar dengan tak dengar waktu belajar, kan tak? Menarik hati kita tuan-tuan. Tapi kita ingat, yang kita buat ni buat taat. Mereka duduk di sana, banyak kelalaian yang akan berlaku. Mereka duduk di situ, kemungkinan banyak benda yang dia cakap yang jadi datang dosa. Hari ni kita duduk je, tak buat apa-apa, kita dengar je, Allah Ta'ala bagi pahala. Malaikat ada sentiasa mengelilingi tuan-tuan dalam majlis ilmu, sehingga tuan-tuan balik ke rumah, kan? Kalau dia duduk di kedai, tak ada malaikat yang jaga kedai tuan-tuan, kan? Tak ada malaikat yang jaga kedai. Tuan-tuan kena ingat, duduk dalam masjid ini tempat yang sebaik-baik, tempat yang paling baik di atas muka bumi ialah masjid. Tuan-tuan duduk 45 minit, dia duduk dekat situ 4 jam, mana yang lebih baik? Tuan-tuan duduk 45 minit ke, atau 4 jam duduk di kedai? Tentu 45 minit yang baik. Dalam keadaan tuan-tuan duduk 45 minit, tuan-tuan sentiasa dilindungi oleh malaikat Allah, kan? Sebab tu tuan-tuan, nak buat taat, sabar dalam buat taat. Buat taat susah. Jangan tuan-tuan anggap senang buat taat. Bukan semua orang boleh dapat datang masjid tuan-tuan. Tuan-tuan boleh datang masjid sebab Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala bagi rezeki, tuan-tuan boleh sampai dengan sebab taufik dan hidayah Allah. Betapa ramai orang yang lagi sihat, yang ada kemampuan, ada kelapangan, tak ada urusan, tapi Allah Ta'ala tak pilih dia, kan? Tak pilih dia. Orang pun kata, tengok kat masjid tu semua orang tua. Makna orang tua ni diberikan oleh Allah taufik. Ada orang tua yang tak pernah sampai ke masjid, umur dah nak mati dah tuan-tuan, tak pernah sampai. Allah Ta'ala tidak mengkehendaki dia, dan Allah Ta'ala tak pilih dia untuk masuk dalam rumah Allah. Tuan-tuan, ini rezeki, ya. Biarlah orang kata ni dah tua-tua baru nak datang masjid, tak apa. Tak apa tuan-tuan, adalah lebih baik daripada yang tak sampai, kan? Adalah lebih baik yang tak sampai. Kita datang dia susah, kan? Yang keduanya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak tinggalkan maksiat kena sabar tuan-tuan. Sesuatu yang menarik hati kita hari ni, kita nak tinggalkan, kan? Kita katalah paling mudah, tuan-tuan jangan tersentuh, isap rokok lah. Isap rokok tu maksiat, kan? Sebab tu dia masuk dosa. Walaupun tuan-tuan kata itu dosa kecil je, tak apa dah, dosa tetap dosa. Tuan-tuan jangan fikirkan kecil dosa tu, tapi kepada siapa kita melakukan dosa, kan? Jangan kira kecil. Hari ni kalau kita kira yang besar, kita takut yang kecil ni yang sebab kita masuk neraka Allah.
Sebab tu tuan-tuan, sesuatu yang hari ni menarik hati kita, kita buat selalu, dia jadi seronok, nak tinggalkan dia memang susah. Sebab tu maksiat. Kan? Sebab tu maksiat. Jangan sampai seperti mana Allah Ta'ala memberitahu di dalam Al-Quran, besok ketika mana orang masuk dalam neraka, dia berdialog dengan syaitan. Maka orang yang masuk neraka berkata, ya Allah, engkau azablah dia, engkau azab syaitan ini dengan azab yang sekeras-kerasnya, dengan sebab dia kami masuk neraka. Maka syaitan kata, ya Allah, aku tak pernah suruh dia buat, aku cuma cakap dia yang nak buat. Jadi tuan-tuan, besok syaitan akan mentepelak kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah kata, innalakum syaitanun mubin, bahawa pada diri kamu tu syaitan adalah musuh yang paling nyata. Kan? Allah dah beritahu dah. Kan? Mana kita yang ikut? Kata syaitan, aku tak suruh pun, dia yang nak buat, aku tak boleh buat apa-apa. Kan? Ketika mana aku kata, isaplah rokok tu bagus, dia yang nak isap, aku tak pernah bagi pun. Kata syaitan, pada hari ini kita punya seksaan sama je, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jadi tuan-tuan, jangan kita menyesal, kerana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran supaya kita baca, kita ambil manfaat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali, sabar dalam maknanya ketika mana ditimpa dengan musibah. Hari ini tuan-tuan, kalau kita ditimpa dengan musibah kita tak boleh elak, kerana sesuatu yang tak dapat kita rancang dan tak dapat kita jangka. Hari ini kalau kita duduk sama-sama ahli keluarga kita, yang sekarang hari ini makan sama-sama, besok tiba-tiba ayah kita meninggal, kita boleh tahu? Tak boleh. Kita kena terima je. Hari ni tuan-tuan keluar daripada masjid, tuan-tuan, tadi motornya elok, start, lepas tu tak boleh, balik kena sorong je, tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Dia kata tadi motor ni betul elok, start boleh, dia punya plug baru tukar, minyak baru tukar, ini start tak boleh pula. Jangan tuan-tuan celakakan motor tu. Kalau tuan-tuan hari ni ditimpa musibah, motor tuan-tuan tak boleh start, tuan-tuan celaka kan, tuan-tuan kena ganti motor tu. Sebab apa? Apa yang telah dicelakakan, yang sebab berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, kan, ketika mana dia berhenti bersama dengan Rasulullah, bawa dagangan, dia nak berjalan, dia letakkan barang di atas unta dia. Unta dia tak boleh bergerak, tak nak jalan. Dia kata celaka betul unta ni. Rasulullah kata, lepaskan unta ni, kerana unta ni tidak memberi manfaat lagi pada kau. Kalau kau pakai pun dia musibah kat kau. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada motor tak boleh start kan, jangan kata celaka. Celaka terus tolak tu, ambil motor baru. Tuan-tuan muslimin, dia tak ada manfaat lah. Sebab apa? Tuan-tuan telah mengatakan bahawa dia tak berguna lagi. Memang sampai masa-masa je tuan-tuan. Jadi ini kita kena ingat tuan-tuan, musibah tak boleh nak. Jadi dengan sebab itu sabar kepada 3 perkara ini penting. Maka para ulama mengatakan, sabar buat dalam tuat taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam ditimpa dengan musibah. Mana yang lebih besar? Sabar dalam ditimpa musibah lebih besar, kerana itu tak boleh nak dijangka. Orang kalau sabar pada buat taat, dia boleh usaha. Contohnya nak bangun malam, dia boleh kunci jam kalau tak bangun. Nak ada usaha ikhtiar. Sabar dalam nak meninggalkan maksiat, boleh usaha. Kerana kalau tahu tempat tu ada maksiat, tak payah pergi. Kan? Boleh elak. Tapi musibah, tuan-tuan boleh elak? Tak boleh elak. Kerana itu semua pemberian Allah. Sebab tu, tuan-tuan kena ingat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya izinkan oleh Allah, dalam bab maknanya ziarah kubur insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi